Salam sejahtera kepada semua penonton. Kami dari kumpulan 10. Nama saya ialah Arin Wen Jia-in. Dan nama saya ialah Cha Choi Ling. Kami sangat berbesar hati kerana dapat berkongsi satu topik yang amat penting dalam dunia pendidikan. Iya, betul. Kami akan membentangkan topik yang bertajuk implikasi peranan guru dan komunikasi dalam memartabatkan profesion keguruan. Tajuk ini sangat relevan dengan keadaan semasa dan juga amat penting kerana guru memainkan peranan yang besar bukan sahaja dalam menyampaikan ilmu tetapi juga dalam kemahiran komunikasi, membentuk sosial pelajar dan juga meningkatkan imej profesion keguruan. Betul. Guru bukan sekadar mengajar mata pelajaran di dalam bilik darjah, tetapi juga memainkan peranan besar dalam membentuk sosial, nilai moral dan kepribadian pelajar. Oleh itu, dalam video ini, kami berdua akan membincangkan dua bahagian yang utama. Dan pertama, peranan guru dalam memartabatkan profesion keguruan. Dan yang kedua, iaitu bagaimana komunikasi yang berkesan dapat membantu memperkukuh martabat profesion ini. Diharapkan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton video kami dan meningkatkan kesedaran tentang pentingnya peranan dan komunikasi dalam dunia pendidikan, terutamanya kepada pakar-pakar pendidik yang ingin memahami makna sebenar profesion keguruan. Baiklah, sekarang saya akan memulakan pembentangan dengan bahagian pertama, iaitu peranan guru dalam memartabatkan profesion keguruan. Apabila kita bercakap tentang memartabatkan profesion keguruan, yang sebenarnya bermaksud bagaimana kita sebagai guru atau bakal guru dapat menaikkan imej profesion ini supaya dihormati, dipercayai dan dilihat sebagai profesion yang tinggi. Sebagai seorang guru, bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi juga berperanan membentuk generasi yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Peranan guru ini sangat luas. Jadi, untuk memudahkan, saya bahagikan kepada beberapa peranan utama yang mempunyai implikasi yang besar terhadap martabat profesion kita. Walaupun peranan ini kelihatan tradisional, realitinya sangat luas dan jauh lebih kompleks berbanding apa yang kita lihat secara permukaan. Yang pertama, guru sebagai penyampai ilmu. Guru ialah sumber ilmu pengetahuan kepada pelajar. Untuk memartabatkan profesion, guru perlu memastikan proses pembelajaran dan pengajaran berjalan dengan berkesan dan menyeronokkan. Guru perlu kreatif dalam memilih kaedah pengajaran, contohnya menggunakan teknologi, pembelajaran interaktif atau aktiviti berasaskan projek. Apabila pelajar seronok belajar, mereka akan lebih menghargai peranan guru dan secara tidak langsung, imej profesion guru akan meningkat di mata masyarakat. Dan yang kedua, guru juga sebagai arkitek pembelajaran. Pembelajaran bukan berlaku secara spontan. Dengan ini, guru perlu merancang struktur setiap sesi PDP. Seorang guru perlu menilai tahap pelajar, merangka objektif pembelajaran, menyusun aktiviti, merancang kaedah penilaian, dan menentukan strategi pemulihan dan penggayaan. Tanpa guru, proses pembelajaran akan menjadi tidak sistematik.
Dan yang ketiga, guru sebagai penterjemah ilmu, knowledge translator. Ilmu akademik sering kompleks. Guru menerjemahkannya menjadi bahasa yang pelajar faham. Contohnya, konsep fizik ditukar menjadi analogi harian. Konsep matematik diterangkan menggunakan permainan. Konsep sejarah dikaitkan dengan isu semasa. Konsep biologi dipraktikkan melalui eksperimen yang mudah. Ini menjadikan guru sebagai penghubung antara dunia akademik dan dunia realiti. Dan yang keempat, guru juga mengaktifkan potensi minda pelajar. Pelajar mempunyai tahap kecerdasan berbeza, seperti verbal, logik, kinestetik, visual, interpersonal dan juga intrapersonal. Guru yang baik akan mengaktifkan semua saluran kecerdasan ini, bukan hanya bergantung pada buku teks. Dan yang kelima, guru melawan ilmu palsu. Di internet, banyak maklumat tidak sahih. Guru melatih pelajar menilai sumber, berfikir kritikal, membezakan fakta dan pendapat, mengelakkan manipulasi. Ini sangat penting dalam era media sosial. Dan yang keenam, guru juga sebagai pemacu minat sepanjang hayat. Minat seseorang terhadap kejayaan masa depan selalunya bermula di sekolah. Seorang guru yang baik boleh membangkitkan minat belajar. Sebagai contoh, minat kepada sains, minat kepada teknologi, minat kepada seni, dan minat kepada perniagaan. Kejayaan masa depan pelajar sebenarnya bermula dari inspirasi seorang guru. Dan yang ketujuh, guru sebagai pembentuk sasial dan nilai. Guru juga merupakan pembentuk sasial pelajar. Guru bukan sekadar mengajar subjek, tetapi mendidik dengan kasih sayang dan disiplin. Sebagai contoh, apabila guru menunjukkan sikap amanah, berdisiplin dan jujur, pelajar akan mencontohi sikap tersebut. Inilah yang menjadikan guru sebagai teladan kepada pelajar. Apabila masyarakat melihat guru berperibadi mulia, maka martabat profesi ini akan semakin dihormati. Dan yang ke-8, guru juga membentuk budaya kelas yang mempengaruhi personaliti pelajar. Budaya ini meliputi cara pelajar berinteraksi, nilai yang diutamakan, disiplin dan tanggung jawab, serta semangat bekerja sama. Seorang guru yang konsisten membina budaya kelas positif akan melahirkan pelajar yang positif. Dan yang ke-9, pendidikan nilai melalui tindakan yang kecil. Nilai tidak ditanam melalui ceramah, tetapi melalui tindakan seperti meminta maaf apabila guru tersilap, memuji usaha pelajar walaupun gagal, mendengar tanpa memotong cakap, dan juga menghormati perbezaan. Tindakan ini kelihatan kecil, tetapi memberi kesan emosi yang besar kepada pelajar. Dan yang ke-10, guru juga sebagai mata yang ketiga kepada perkembangan moral pelajar. Guru sering melihat perubahan moral pelajar lebih awal daripada ibu bapa. Contohnya, pelajar mula berkawan dengan kumpulan yang kurang baik. Pelajar menunjukkan tanda kemurungan. Dan pelajar menjadi pemarah atau pelajar semakin menyendiri.
guru menjadi penjaga sosial kepada pelajar. Tambahan pula, guru membentuk identiti diri pelajar. Identiti diri, self-concept. Pelajar sangat dipengaruhi oleh penghargaan guru, cara guru memandang potensi mereka, dan sokongan mental guru. Pelajar yang percaya pada diri mereka biasanya pernah menerima sokongan yang kuat daripada guru. Bukan itu sahaja, guru juga sebagai inovator. Sebagai contoh, inovasi dalam kaedah pengajaran. Guru yang kreatif akan menggunakan pembelajaran berasaskan projek, membuat simulasi, mengadakan role play, dan juga mengajar melalui games atau gamifikasi. Ini menjadikan pembelajaran tidak membosankan dan lebih realistik. Dan juga inovasi dalam penilaian. Guru kini tidak lagi bergantung kepada peperiksaan tradisional. Mereka mencipta rubrik penilaian, projek jangka panjang, portfolio, penilaian rakan sebaya, dan penilaian kendiri. Ini lebih adil dan memberi gambaran sebenar perkembangan pelajar dan inovasi dalam menyampaikan ilmu untuk murid berbeza kemampuan. Guru boleh melaksanakan pembelajaran berfasa, penggayaan untuk murid cepat, dan pemulihan untuk murid lambat. Ini memerlukan kreatif yang sangat tinggi. Tambahan lagi, guru sebagai pemimpin. Guru juga sebagai pemimpin psikologi. Guru mengawal mood kelas. Jika guru masuk kelas dengan marah, seluruh kelas akan tegang. Jika guru masuk dengan senyum, kelas akan menjadi ceria dan juga positif. Guru juga akan mengurus konflik antara pelajar, masalah bully, dan ketegangan emosi. Ini memerlukan kematangan yang tinggi. Dan guru sebagai pemimpin komuniti sekolah juga. Dalam sekolah, guru pemimpin mesyuarat panitia, program akademik, aktiviti kurikulum, projek inovasi, dan program kecemerlangan murid. Peranan ini menunjukkan guru bukan hanya tenaga pengajar, tetapi pentadbir kecil dalam sistem pendidikan. Selain itu, guru juga sebagai pemimpin masyarakat luar sekolah. Guru sering dijemput menjadi hakim pertandingan, memberi ceramah, mengurus gotong royong, dan memimpin kamp motivasi. Ini menjadikan guru dihormati orang luar. Dari segi yang lain pula, guru juga sebagai pembimbing emosi. Pelajar hari ini berhadapan dengan tekanan akademik, ketagihan gaji, masalah keluarga, tekanan rakan sebaya, dan isu kesihatan mental. Oleh itu, guru akan menjadi pendengar, memberi kata-kata semangat, memberi kesedaran bahawa kegagalan bukan akhir hidup, membantu pelajar mendapat keyakinan, dan menjadi tempat pelajar berkongsi masalah. Peranan ini menjadikan guru sangat penting dalam kesejahteraan mental generasi muda. Di samping itu, guru sebagai ejen perubahan sosial. Guru akan membentuk minda generasi masa depan. Hal ini demikian kerana guru akan mengajar nilai toleransi kaum, persaudaraan nasional, demokrasi, kepimpinan, dan juga tanggungjawab sosial. Ini boleh membentuk negara yang aman dan maju. Tambahan lagi,
Guru juga sebagai penentu masa depan negara. Jika guru berjaya, negara akan berkembang. Jika guru gagal, generasi hilang arah, masalah sosial meningkat. Inilah sebab guru dikenali sebagai pembina generasi dan pembentuk tamadun. Bukan itu sahaja, guru juga sebagai model profesionalisme. Profesionalisme guru merangkumi penampilan kemas, etika kerja yang tinggi, disiplin, integriti, menghormati pelajar, menjaga kerahasiaan, dan juga mematuhi standard Kementerian Pendidikan Malaysia. Guru profesional meningkatkan imej seluruh profesion. Guru dalam era teknologi dan AI. Guru bukan digantikan oleh AI, tetapi diperkasakan. AI boleh memberi maklumat, tetapi tidak boleh memahami emosi pelajar. Tidak boleh mendidik nilai moral. Tidak boleh menggantikan hubungan manusia. Dengan semua peranan yang telah dipinjamkan yang merangkumi ilmu, sastra, inovasi, kepimpinan, emosi, sosial, profesionalisme, dan adaptasi teknologi, jelas bahawa profesi guru bukan profesi yang biasa. Guru membina manusia, guru membina masyarakat, dan guru membina negara. Dan setiap sumbangan ini secara langsung akan memartabatkan profesi keguruan di mata semua pihak. Baiklah, saya akan membentangkan tajuk yang sangat penting dalam dunia pendidikan, iaitu peranan komunikasi dalam memartabatkan profesi keguruan. Tajuk ini sangat relevan bukan sahaja kepada pakar-pakar pendidik, tetapi juga kepada sesiapa yang terlibat dalam bidang pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Untuk memulakan pembentangan ini, saya ingin menegaskan bahawa profesi keguruan ialah profesi yang sangat bergantung pada komunikasi. Setiap interaksi guru, sama ada di dalam kelas, di luar kelas, bersama ibu bapa ataupun di media sosial, semuanya sangat bergantung pada kemampuan guru berkomunikasi dengan berkesan. Jika komunikasi lemah, maka keberkesanan pengajaran akan menurun. Hubungan dengan belajar mungkin menjadi renggang dan imej guru di mata masyarakat juga boleh terjejas. Sebaliknya, jika komunikasi dilakukan dengan jelas, beretika dan penuh berhemat, wibawa guru akan semakin naik dan profesi keguruan akan lebih dihormati. Untuk memulakan, kita harus memahami bahawa komunikasi merupakan asas kepada profesi keguruan. Sejak hari pertama seseorang guru menjejakkan kaki ke dalam kelas, cara beliau berinteraksi dengan pelajar melalui bahasa, intonasi suara, gerak tubuh, dan gaya penyampaian sudah membentuk persepsi awal pelajar terhadap guru tersebut. Tanpa komunikasi yang berkesan, pengajaran tidak akan sampai kepada semua pelajar. Hubungan sosial tidak dapat dijalin dan suasana pembelajaran juga tidak dapat diwujudkan dengan baik. Namun, komunikasi bukan sekadar menyampaikan maklumat. Ia sebenarnya melibatkan kemampuan seorang guru untuk membina hubungan, memotivasikan pelajar, dan mencorakkan persekitaran pembelajaran yang lebih positif.
Oleh itu, penguasaan komunikasi yang baik bukan lagi satu pilihan, tetapi satu keperluan penting untuk memantapkan profesi keguruan. Hubungan komunikasi antara guru dan pelajar merupakan bahagian paling utama dalam profesi ini. Seorang guru harus memastikan bahawa setiap maklumat yang disampaikan mudah difahami, jelas dan sesuai dengan tahap umur serta kemampuan pelajar. Ini bermaksud guru perlu menggunakan bahasa yang tepat dan dapat diikuti oleh semua pelajar. Guru yang terlalu menggunakan istilah kompleks atau konsep yang sukar difahami tanpa penjelasan terperinci akan membuat pelajar hilang fokus dan gagal memahami pelajaran. Selain itu, nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh guru sangat mempengaruhi emosi pelajar. Nada yang lembut, mesra dan meyakinkan menjadikan pelajar berasa selamat untuk bertanya soalan. Manakala nada yang terlalu keras boleh menimbulkan rasa takut. Pelajar yang takut tidak akan bertanya dan akhirnya mereka ketinggalan. Di sinilah pentingnya empati. Guru perlu peka terhadap perasaan dan latar belakang pelajar. Ada pelajar yang pemalu, ada yang bermasalah di rumah, dan ada yang kekurangan keyakinan diri. Apabila guru memahami keadaan pelajar, mereka dapat menyesuaikan cara berkomunikasi dengan baik. Sebagai contoh, apabila seorang pelajar melakukan kesilapan dalam latihan, guru tidak seharusnya mengeluarkan teguran keras seperti "ini salah, kenapa kamu tak faham?" Sebaliknya, guru boleh menggunakan pendekatan yang lebih membina seperti, "Coba kita lihat bersama ya. Di sini kamu hampir betul, cuma ada sedikit kekeliruan. Mari kita betulkan sama-sama." Teguran seperti ini bukan sahaja memulihkan keyakinan pelajar, malah menggalakkan komunikasi dua hala. Pelajar akan berasa dihargai, lebih bersemangat untuk belajar, dan tidak takut untuk bertanya soalan. Mereka melihat guru bukan sekadar sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu mereka berkembang. Selain komunikasi dengan pelajar, hubungan komunikasi antara guru dan ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam mematapkan profesi keguruan. Ibu bapa merupakan rakan kongsi utama dalam pendidikan anak-anak. Tanpa komunikasi yang baik, segala usaha guru untuk membantu pelajar mungkin tidak mendapat sokongan yang penuh. Apabila guru berkomunikasi dengan ibu bapa, nada dan cara penyampaian mestilah berhema. Teguran atau komen yang terlalu kasar boleh menyebabkan kesalahpahaman. Sebagai contoh, mengeluarkan kenyataan seperti "anak puan malas buat kerja rumah" boleh menyinggung perasaan ibu bapa. Sebaliknya, ayat yang lebih profesional seperti "saya perasaan anak puan menghadapi sedikit cabaran dalam menyiapkan tugasan. Mungkin kita boleh bekerja sama untuk bantu dia," adalah jauh lebih sesuai dan membina. Komunikasi antara guru dan ibu bapa juga tidak boleh dilakukan hanya apabila masalah timbul. Ia perlu berlaku secara konsisten melalui laporan berkala, buku rekod, atau perjumpaan ringkas semasa hari kurikulum. Apabila ibu bapa melihat guru sentiasa mengambil berat dan berusaha memahami perkembangan anak mereka, kepercayaan terhadap guru akan meningkat. Kepercayaan inilah yang menyumbang kepada imej positif profesi keguruan di mata masyarakat. Seterusnya, komunikasi antara guru dan rakan sejawat juga merupakan satu aspek yang sangat penting.
guru tidak bekerja secara bersendirian. Mereka berfungsi sebagai sebahagian daripada organisasi sekolah. Untuk memastikan keberkesanan pengajaran, guru perlu berkomunikasi dengan rakan sekerja melalui perbincangan, perkongsian idea atau kolaborasi dalam merancang aktiviti pembelajaran. Guru yang terbuka dalam perbincangan dan sanggup menerima pandangan rakan sejawat menunjukkan tahap profesionalisme yang tinggi. Selain itu, semangat kerja berpasukan mengurangkan tekanan dalam pekerjaan, mewujudkan suasana kerja yang harmoni dan memberikan imej positif kepada profesion guru secara keseluruhan. Di samping itu, guru juga perlu berkomunikasi dengan masyarakat dan lebih penting lagi di media sosial seperti Instagram dan TikTok atau Facebook. Pada masa kini, guru bukan sahaja menjadi contoh teladan dalam bilik belajar, tetapi turut menjadi perhatian umum di platform digital. Oleh itu, guru perlu berhati-hati dalam setiap perkongsian, komen dan pendapat yang disebarkan dalam talian. Sekiranya guru berkongsi maklumat palsu, memuat naik komen yang menjatuhkan marah orang lain atau mendedahkan hal-hal sulit belajar, ia bukan sahaja akan menjejaskan imej diri seorang guru, tetapi juga imej profesion keguruan secara keseluruhan. Guru perlu menggunakan media sosial sebagai medium untuk berkongsi ilmu, memberi inspirasi dan menyampaikan maklumat yang bermanfaat. Guru yang bijak mengurus komunikasi digital akan dilihat sebagai individu yang berwibawa, progresif dan profesional. Kesimpulannya, komunikasi yang berkesan memainkan peranan besar dalam memartabatkan profesion keguruan. Melalui komunikasi yang jelas dan beretika dengan pelajar, ibu bapa, rakan sejawat dan masyarakat, guru bukan sahaja berjaya melaksanakan tanggungjawab mereka dengan lebih baik, tetapi juga mampu membina keyakinan dan kepercayaan terhadap profesion ini. Guru yang berkomunikasi dengan bijaksana, sopan dan penuh empati akan sentiasa dihormati oleh pelajar, disayangi oleh ibu bapa, dihargai oleh rakan sejawat dan diiktiraf oleh masyarakat. Oleh itu, kemahiran komunikasi harus sentiasa dipertingkatkan agar profesion keguruan terus dihormati dan terus relevan dalam membangunkan generasi yang berilmu. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, peranan guru dan komunikasi saling berkait rapat dalam memartabatkan profesion keguruan. Guru ialah tunjang utama pendidikan, manakala komunikasi ialah jambatan yang menghubungkan ilmu, nilai dan hubungan manusia. Guru yang berilmu, beretika dan berkomunikasi dengan berkesan bukan sahaja disayangi oleh pelajar, malah dihormati oleh semua masyarakat. Profesion guru bukan sekadar pekerjaan, tetapi satu amanah yang besar untuk membentuk masa depan bangsa dan negara. Akhir kata, marilah kita semua menghargai jasa guru yang telah banyak berkorban demi melahirkan generasi yang cemerlang untuk negara kita. Terima kasih atas perhatian anda dan semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua. Ya.